Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pemisar. Hiya, you're right. Okay, hari ini aku nak berkongsi dengan hampa tentang satu lagi teknik ataupun satu lagi proses di mahkamah ketika perbicaraan, iaitu apa yang dinamakan sebagai pemeriksaan semula ataupun re-examination. Now, re-examination ini adalah penting, apatah lagi apabila saksi-saksi hampa yang telah di cross-examine oleh peguam pada ketika peringkat cross-examination telah mencacat celakan sedikit sebanyak hampa punya case theory. Now, again, case theory is very important. Hampa kena tahu apa yang hampa punya case theory. Jika under cross-examination, your case theory has been attacked, so you kena repair. You kena minta saksi explain under re-examination. Alright, now kita move on kepada apakah itu re-examination dan basic things or basic principles or rules untuk re-examination. Okay, aku dah prepare dekat hampa sedikit coretan juga. Now, re-examination, okay, re-examination di under Malaysian punya court atau Malaysian punya law governed by Section 1383 Evidence Act. Okay, kalau hampa lihat kepada Section 138 subsection 3 Evidence Act menyatakan bahawa shall be directed to the explanation of matters referred, okay, to in cross-examination, and if new matters is by permissions of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon the matter. Now, daripada teks section 1383 ini, hampa lihat bahawa ada dua perkataan yang telah aku highlight di sini. Yang pertamanya adalah explanation dan second adalah matters referred. Now, re-examination secara general rule-nya adalah sebuah avenue untuk hampa nak minta saksi explain, okay, tentang beberapa perkara yang telah pun dibangkitkan ataupun telah dicabar oleh peguam pada peringkat cross-examination. Ingat, re-examination bukanlah examination in chief. Okay, it only limited to the very exercise of explanation, okay, of matters referred. Now, apakah yang dimaksudkan dengan matters referred? Dia tak kata questions asked. Okay, dia kata matters referred. So, what aku nak tinggalkan hampa di sini berkenaan dengan matters referred. Matters referred ini dia lebih besar daripada question asked. Okay, dan nanti aku akan masukkan benda tu juga dalam kita punya perbincangan. Now, daripada 1383 ini dapat ada dua perkara hampa kena tahu. Yang pertamanya matters or matter. Apa itu matter or matters? Seperti mana yang dinyatakan or meant by section 1383. So hampa kena tahu, okay, matters. Aku tak nak bagi tahu kat sini, hampa kena buat sedikit homework, cari words, judicially explain or define apa yang dimaksudkan oleh matter or matters. Okay, hampa akan lihat betapa re-examination itu bukan terhad kepada soalan yang ditanya, tetapi soalan itu jika dia berkaitan dengan satu matters, you still can re-examine of that matters referred. Okay. Now, the second one is new matter or matters. How? Re-examination juga akan memberi kebenaran kepada hampa untuk introduce atau untuk tambah keterangan-keterangan baru sebagai suatu keterangan supplementary kepada perkara-perkara yang telah pun dibangkitkan pada peringkat cross-examination. Dan dengan tujuan untuk
explanation. Okay, dengan tujuan untuk explanation. Dia bukan hanya automatic, no. You can create or you can add in any evidence. Okay, no. It still limited to the very purpose of explanation. Now, okay, rule of thumb untuk re-examination adalah no re. Ingat, no re. Maksudnya, jangan pandai-pandai apa nak re. Melainkan kalau ada keterangan atau soalan, jawapan daripada saksi ketika peringkat cross-examination yang telah mencacat celakan, seperti mana aku kata tadi, telah mencacat celakan you punya case theory. Ingat, dalam advocacy skill, case theory adalah sangat penting. You have to know your case theory well. Now, the second one is less is more. Again, applies in this situation or this exercise. Now, tips untuk re-examination. First, you have to know non-leading question lah. Okay, you tak boleh tanya soalan yang memimpin. Okay, berbeza dengan cross-examination, re-examination, korang tak boleh tanya soalan yang memimpin. Soalan leading tidak dibenarkan. Now, second one, check your case theory. Kalau ada sebarang koyakan pada you punya case theory, then only you re-examine. If there is nothing detrimental kepada you punya case theory, bangun, kata no re or no question, my dog. Seterusnya, no re if you don't know the answer. Jangan hampa pandai-pandai tanya soalan re kepada saksi kalau hampa sendiri tak tahu jawapan. Takut-takut nanti ibarat tikus membaiki labu. Faham tak peribahasa ni? Tikus membaiki labu. Ingat, re-examination satu peribahasa yang sangat berguna untuk hampa ingat. Ibarat tikus membaiki labu. Ibarat tikus membaiki labu. Okay, now. Next, not all questions asked under cross-examination must be re. Ada juga beberapa pendapat ataupun yang new or young legal practitioners yang beranggapan bahawa setiap soalan yang ditanyakan pada peringkat cross-examination perlu atau wajar di-re-examinkan. Okay? No, that is very wrong assumptions or anggapan hampa. Okay? Bukan semua soalan yang hampa harus re. Okay? Alright. Only matters yang detrimental kepada hampa punya case theory. Okay? Sometimes that's why ada yang officer kata, oh, kita kena re, ini soalan ni ditanya. No. Bukan setiap soalan. Kalau ditanya soalan dalam cross-examine 120 soalan, takkan 120 soalan hampa nak re balik. No. Only matters referred. Dan only matters tu kalau dia matter ataupun dia detrimental atau fatal kepada hampa punya case theory, then only use stand up and re-examine your witness. Okay. No re if you are going to make the matter even worse. Sama, ibarat tikus membaiki labu. Kalau hampa rasa saksi ni memang hang, memang tak boleh nak perbetul lagi, dia memang jenis blur, dia memang jenis macam itulah, dan seumpamanya, tak payahlah, biar. Kalau hampa re-examine akan lebih menerukkan kes hampa, akan lebih memberi kecacatan kepada kes hampa, akan menjahannamkan kes hampa. Kenapa patut hampa re lagi? Biarkan, left hanging. Mudah-mudahan dengan sedikit jawapan daripada peringkat itu, hampa boleh lagi lah backup masa submission nanti. Takut-takut kalau hampa re, runtuh segalanya, hampa nak perelok atau nak perbetul pun dah tak boleh masa peringkat submission nanti. Okay? Ini penting. Don't assume the witness will know what is required of them. Okay?
hampa sebagai seorang pemeriksa, sebagai seorang re-examiner, janganlah hampa contemplate ataupun hampa merasakan, hampa presume yang saksi hampa ini akan faham apa yang hampa nak. Of course, dengan bertanyakan soalan, kita nak certain answers daripada saksi kita. Tetapi, hampa jangan preempt, hampa jangan assume yang saksi tu faham apa yang hampa nak. Okay? Your question must be short, concise and clear. Okay? Clear. Alright? Tapi kalau hampa short, concise and clear pun dia masih lagi tak faham, itu normal bagi seorang re-examiner berhadapan dengan saksi-saksi sedemikian. Hampa kena tahu saksi ni bila pergi mahkamah, dia bukan cempera, dia macam gabra lah sikit. So maknanya hampa kena faham situasi dia, first time datang mahkamah apa semua. Alright? So bila berhadapan dengan situasi begitu, kemungkinan dia tak apa nak faham soalan hampa. Okay? Dan dia tak faham apa yang hampa nak sebenarnya daripada jawapan dia. Okay? So don't assume the witness will know what is required of them. And last but not least, on areas, okay, where the adverse party has cut the witness off mid-answer. Maknanya, you boleh read. Okay? Kan dalam video aku sebelum ni, dalam cross-examination, bila saksi cuba nak explain, tetapi dipancung oleh peguam atau cross-examiner. Of course lah, masa cross-examiner, buat apa nak explanation? We just nak jawapan yes or no, agree or disagree. Bila saksi cuba nak explain, you pancung terus. Okay? Pada peringkat re-examination inilah hampa boleh kita panggil sebagai rehabilitation. Okay, rehabilitation, you can rehabilitate your witness untuk continue explain apakah explanation yang cuba dia sampaikan pada peringkat cross-examination. Alright? Okay, ini sedikit sebanyak tips ataupun rules tentang re-examination kepada hampa semua, kepada aku juga untuk sebagai peringatan aku ketika menjalankan atau buat kes di mahkamah nanti kelak. Okay, mudah-mudahan aku percaya dan aku berharapkan agar perkongsian aku ini akan memberikan sedikit sebanyak kebaikan kepada kita dan atau memberikan sedikit info kepada kita untuk kita lebih well armed dengan teknik, rules, guidelines pada peringkat perbicaraan di mahkamah kelak. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi seorang pengamat undang-undang yang berwibawa dan penuh dengan skills di mahkamah kelak. Alright. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.